Hai, Assalamualaikum murid-murid. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan baik dan sehat sejahtera. Jadi berjumpa kita lagi untuk kali ini kita akan belajar subjek geografi. Anda sudah bersedia? Jadi boleh dapatkan buku teks kamu, buka, kita akan belajar tajuk yang seterusnya iaitu tajuk foto. Okey. So, bagi tajuk ini, ya, bab 2 berkenaan dengan foto. Kenal foto? Foto ialah gambar lah, kan? Foto. So, kita lihat dalam tajuk ini apa yang kita akan belajar. Okay? Kamu akan belajar macam mana untuk mengenal pasti. Okey, di sini kita ada foto aras bumi. Kemudian kita ada foto udara dan juga foto satelit. Jadi, kamu perlu mengenal pasti ketiga-tiga jenis foto ini. Membezakan yang mana satu foto bumi, mana satu foto udara dan mana satu foto satelit. Okey. Yang kedua ialah menghuraikan kepentingan foto. Okey, kamu kena tahu menceritakan apakah dia kepentingan foto tersebut. Yang ketiga ialah menganalisis maklumat pandang darat fizikal. Okay, maknanya kamu boleh tengok, boleh menganalisis maklumat tentang pandang darat fizikal dan pandang darat budaya yang terdapat dalam foto. Okey, apa dia pandang darat fizikal, apa dia pandang darat budaya? Ingat lagi tak? Kamu pernah belajar dulu waktu kamu di tingkatan 3. Okey, kita akan lihat terus lepas ini. Induksi bab. Okey, ahli geografi. Ya, tengok ya. Okey, ahli geografi memperoleh pelbagai maklumat melalui foto seperti pandang darat fizikal dan budaya, sesuatu kawasan, kegiatan ekonomi dan kepadatan penduduk. Foto aras bumi, foto udara dan foto satelit mempunyai kepentingan tertentu dalam kajian geografi. Okey, jadi disebabkan oleh kajian geografi ini ialah kajian berkenaan dengan bumi kita. Jadi salah satu sumber untuk kita membuat analisis ialah melalui foto. Daripada foto ini, kita akan dapat melihat kegiatan ekonomi, kita dapat melihat simbol fizikal, kita dapat melihat pandang darat budaya dan juga kepadatan penduduk. Okey, apa dia pandang darat fizikal? Pandang darat fizikal ialah pandang darat yang wujud secara semula. Jadi, contohnya gunung ganang, sungai, tanah pamah, laut. Okey, itu ialah pandang darat fizikal. Manakala pandang darat budaya ialah pandang darat yang wujud atas daripada aktiviti manusia. Contohnya apa? Kawasan pertanian, kawasan pertempatan. Jadi sebarang benda yang dihasilkan oleh manusia, maka itu kita namakan dia sebagai pandang darat budaya, ya, yang terdapat di atas muka bumi. Jadi daripada foto kita akan dapat melihat perkara-perkara inilah. Okey, jom kita teroka seterusnya. Foto aras bumi, foto udara dan foto satelit. Ya, jadi 3 jenis foto ni, ya, kamu kena tahu mengenal pasti dan membezakan yang mana satukah foto aras bumi, foto udara dan foto satelit. Pada cikgu, kamu tak ada masalah untuk membezakan, ya, sebab dia agak mudah. Okey, so kita lihat kepentingan foto. Mengapa foto penting dalam kajian geografi? Okey, sebab apa penting? Kemudian perkara ketiga, mentafsir foto. Daripada foto kita boleh lihat, ya, bahagian, saya kecilkan sikit, ya. Okey, sambung, ya. So kita boleh lihat manakah latar belakang, latar tengah dan latar hadapannya apabila kita hendak membuat tafsiran foto. Okey, bagaimana tafsiran foto dibuat? Okey, so kita terus. Apakah dia foto aras bumi, foto aras udara dan foto satelit? Okey, so kita akan lihat di sini. Okey, apa dia cakap di situ? Foto boleh digunakan untuk menggambarkan pelbagai aspek geografi seperti bentuk muka bumi, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Terdapat 3 jenis foto iaitu foto aras bumi, foto udara dan foto satelit.
Rajah 2.1 menunjukkan bagaimana setiap jenis foto itu dirakamkan. Jadi kamu boleh lihat di sini. Foto aras bumi ialah foto yang dirakam, foto yang dirakam di pada atas bumi lah. Biasanya oleh manusia lah. Kita berada pada permukaan bumi dan kita merakamkan foto, maka itu kita namakan sebagai foto aras bumi. Kemudian kita ada foto aras foto udara. Foto udara ialah foto yang dirakam dari udara. Dan dia ada di sini ada foto udara menyerong dan dia ada foto udara menegak. Maknanya daripada atas kita mengambil gambar foto udara. Dan yang ketiga kita ada foto satelit. Foto satelit ialah foto yang diambil dari luar angkasa gitulah, daripada satelit kita. So kita akan lihat macam mana keadaan foto-fotonya. First, foto aras bumi. Foto aras bumi ialah foto yang diambil secara mendatar pada paras tanah. Kemudian menunjukkan apa yang dilihat di hadapan juru foto, digunakan untuk menjalankan kajian terperinci tentang manusia dan tempat di dunia. Kemudian menunjukkan pandangan tentang kawasan tertentu dan bukan keseluruhan kawasan. Disebabkan kita berada di atas tanah yang rata dan kita mengambil gambar, jadi gambar tu mempunyai pandangan yang agak terhad, bukan semua di kawasan tersebut. Ini contohnya foto aras bumi. Ini gambar yang ada dekat sebelah ni lah. Gambar apa tu? Kawasan macam rumah ni kan. Rumah apa ni macam waterfront lah, hotel. Ini ialah salah satu contoh foto aras bumi. Boleh ingat? Mudah saja kan? Yang kedua, kita ada foto udara. Foto udara ialah foto yang diambil dari udara, sama ada dari kapal terbang, helikopter, belon udara atau drone. Terdapat dua jenis foto udara, iaitu foto udara menegak dan foto udara menyerong. So kita boleh lihat apa-apa sahaja gambar ataupun foto yang diambil daripada udara, tak kisahlah gunakan kapal terbang ke, atau naik helikopter ke, gunakan drone, ataupun ada nak ikat action cam, main layang-layang, ikat action cam pun boleh kita katakan hasilnya itu sebagai foto udara. Jadi ada dua jenis, iaitu foto udara menegak dan juga foto udara menyerong. Dia bergantung kepada angle gambar itu ketika diambil. So kita tengok apakah ada foto udara menegak dirakamkan dengan kamera yang dipasang pada bahagian bawah kapal terbang, helikopter atau drone pada sudut 90 darjah. Maknanya dia betul-betul, kamera tu betul-betul tala ke bawah daripada benda yang terbang tu lah. Sudut itu mengambil gambar secara tegak. Dapat menunjukkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya yang lebih jelas. Ini untuk foto udara tegak. Foto udara menyerong dirakamkan dari kapal terbang, helikopter, belon udara panas dan drone pada sudut antara 30 hingga 60 darjah. Dapat menunjukkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dengan latar belakang yang lebih luas. Maknanya dia merakamkan gambar dengan angle kamera yang macam itulah 30 hingga 60 darjah kan, dia lebih ke depan. So dia dapat merakamkan background gambar tu yang lebih luas kerana angle kamera tu yang serong. Berbeza dengan foto tegak. Foto tegak dia lebih katalah ini kita punya drone, bawah ni inilah kamera dia, so kamera dia tegak, jadi dia punya tangkapan gambar tu meliputi kawasan yang bawah tu sajalah. Tapi kalau dia foto menyerong, kita akan dapat angle latar belakang yang lebih luas. Itu beza antara foto udara menegak dan juga menyerong. Kita pergi pada yang seterusnya, foto satelit. Foto satelit diambil dari satelit yang berada jauh di ruang angkasa bumi. Sekarang ni kita ada Google Map contohnya. Google Map bila kamu tukar kepada gambar satelit, kamu akan dapatlah foto satelit ni. Foto satelit dapat menunjukkan kawasan yang lebih luas dan terperinci berbanding dengan foto udara. So, inilah contohnya. Kalau kamu teringin nak lihat foto udara ni, kamu boleh buka Google Map. Saya tunjukkan di sininya.
satelit. Okey. So sekarang ni cikgu telah ubah tadi daripada Google Map peta biasa tu, sekarang cikgu dah ubah dia kepada view foto ni ya. Okey, so kita boleh lihat. Okey, foto satelit ni ya. Nampak? So ini ialah pandangan daripada satelit. Gambarnya melingkupi kawasan yang lebih luas dan dia lebih detail. Okey, kita boleh nampak. Okey. Boleh. Gunakan Google Map tukar kepada view satelit ya. Kita boleh nampak ni Sabak Bernam. Okey, cikgu tinggal di Sabak Bernam. Ada tak rumah cikgu kan? Nampak tak rumah cikgu mana? Mana ya? Takkan tak ada lagi dalam Google Map. Okey ya. Oh ada. Okey ini ya kawasan rumah cikgu ni. Okey so kita boleh nampak ni. Taman Orchid. Rumah cikgu kan ni 1 2 3 kat sini ke rumah cikgu ni. Tu nampak cikgu tengah online buat video YouTube. Okey. Inilah contoh ya video apa tu foto satelit. Okey, selesai. So kita pergi kepada kepentingan foto. Foto sangat penting dalam kajian geografi. Rajah 2.2 menunjukkan beberapa kepentingan foto. Okey, ini kepentingan foto yang kamu kena tahulah kenapa foto ni penting. Yang pertama ialah maklumat geografi boleh diperolehi dengan cepat dan mudah. So kita boleh, bila kita tengok foto tu, kita boleh tahu maklumat geografi. Pandang darat fizikal, pandang darat budaya kan, kegiatan ekonomi, ialah kegiatan ekonomi, kepadatan penduduk kawasan tersebut. Banyak ciri-ciri geografi yang kita boleh lihat berdasarkan kepada peta. Menunjukkan perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa ya. Melalui foto yang diambil pada tahun 1980 takkan sama dengan foto yang diambil pada tahun 1990. Jadi kita akan nampak perbezaan. Dulu zaman cikgu lahir, jejantas flyover Sabak ni tak ada. Satu flyover pun tak ada. Okay, yang ada titi kayu je. Jadi bila dah masuk tahun 2021, ada banyak flyover kan. Okay. So pandang darat dia dah berbeza. Jadi foto tu akan kita boleh nampak perubahan semasa ke semasa. Next, menunjukkan perbandingan ciri-ciri geografi antara kawasan ataupun fenomena yang berlainan. Ciri-ciri geografinya berbeza, kita boleh lihat dalam foto. Kemudian, perbandingan ciri-ciri geografi antara kawasan dapat dibuat. So, bila kita ada foto, kita boleh lihat ciri-ciri geografi di antara kawasan-kawasan tersebut. Ya, kita boleh bezakan berdasarkan foto. Okey, kemudian menunjukkan saling kaitan antara ciri fizikal dan ciri-ciri budaya. Daripada foto tersebut kita boleh melihat ya saling kaitan dia, apa ciri fizikal dan apa ciri budaya yang ada dalam foto tersebut. Okey, seterusnya pelengkap kepada peta, rajah dan graf dalam memaparkan ciri-ciri geografi. Okey, dan akhir sekali bahan asas untuk melakar dan melukis peta dan rajah. Okey, so bila kita nak melukis peta, bahan asas kita ialah foto. Kita akan rujuk foto, daripada foto tu baru kita lukis peta ya. Dulu kamu pernah buat waktu kajian lapangan tingkatan 3 kan. Kita ambil foto daripada Google daripada kawasan kamu, kemudian kamu ubahkan dia kepada bentuk peta berpandukan foto tersebut. Okey, itu antara kepentingan foto. Okey, kepentingan foto aras bumi. Memudahkan kajian tentang ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya sesuatu kawasan. Yang kedua, membolehkan perbandingan ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya antara kawasan tertentu. Yang ketiga, melihat perbezaan atau perubahan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Ni yang cikgu dah explain tadi lah. Di sesuatu kawasan dalam satu tempoh. Ya, jadi daripada gambar foto aras bumi, kita boleh lihat perubahan yang berlaku dari semasa ke semasa. Itu di antara kepentingan foto aras bumi. Okay, di sini kita boleh lihat contoh dia bagi kat sini. Satu kawasan ini dahulu asalnya ialah kawasan hutan, kawasan yang tidak diteroka, kawasan hutan, dan kita buat perbandingan beberapa tahun kemudian kawasan itu telah dibina dan dijadikan kawasan pertempuran. Ini di antara kepentingan foto ni lah. Okey. Yang kedua,
Kepentingan foto aras udara. Okey. Mengenal pasti ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya yang lebih luas dan tepat. Kalau foto aras darat saja, aras bumi saja, kita tak dapat ambil gambar yang lebih luas. Jadi bila foto aras udara ni, lagi view kita lagi luas lah. Okay. Memudahkan kerja pemetaan bagi menunjukkan taburan ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya sesebuah kawasan. Lagi mudah kita nak petakan bila dia punya view tu lagi luas kan. Menunjukkan jarak di antara dua tempat. Okey, ini ialah contoh video udara yang dirakam dengan menggunakan drone. Okey. Foto udara membolehkan ciri-ciri geografi berikut dikenal pasti. Iaitu bentuk muka bumi. So daripada udara kita boleh lihat bentuk muka bumi, macam-macam jenis bentuk muka bumi, tanah pamah, tanah rata, luas, berbukit, bersungai, hutan, dan sebagainya. Dari segi ciri pandang darat budaya, pertempatan jalan raya ke kolam bekas lombong yang boleh diambil daripada udara. So kamu boleh lihat gambar ni. Ini ialah gambar kawasan pertempatan. Kita dari foto udara ni agak-agak ni tegak ke serong. Rasa-rasa apa? Serong kan? Dia serong. Kalau tegak nampak bumbung rumah tu. So ni serong, kita boleh nampak dia sehingga view belakang ni. Nampak tak ada gunung ni. Ni dia serong kan ni. So daripada foto ni kita boleh nampak ada kawasan pertempatan. Kita boleh nampak sini, mungkin ini ialah tasik ni rasanya. Tasik bekas lombong. Kita boleh nampak belakang ni ada kawasan tanah pamah sikit. Kemudian belakang sini kita ada kawasan tanah tinggi. Okey, jadi ini yang kita boleh lihat, kita boleh analisis. So ada sini simbol budaya, sini rumah ni budaya, kawasan pertempatan, jalan raya ni semua ciri budaya, gunung, ciri fizikal. Okey, analisis. Next, foto satelit. Foto yang dirakam daripada satelit angkasa. Okey, kepentingannya ialah membolehkan rakaman kawasan muka bumi yang lebih luas dan terperinci. Lebih luas dan terperinci, semua benda boleh nampak. Memaparkan pola guna tanah yang berbeza bagi suatu kawasan yang luas, seperti kawasan tepu bina di bandar dengan kawasan pertanian. So kita boleh lihat daripada angkasa kawasan yang sangat luas, boleh lihat penggunaan pola guna tanah yang berbeza. Bila tengok di atas kita boleh nampak pola. Okey, ini kawasan pertempatan, ini kawasan bandar, ini kawasan pertanian. Kita boleh nampak pola guna tanah tu daripada satelit. Okey, seterusnya menunjukkan fenomena cuaca dan iklim seperti banjir, jerebu, suhu bandar dan El Nino. Semua maklumat ini kita boleh lihat melalui satelit. So kita boleh nampak. Memaparkan arah aliran sungai, jalan raya, lebuh raya dan kereta api. Memaparkan arah aliran sungai. So kita apabila gambar daripada satelit, daripada gambaran yang luas, kita boleh nampak sungai itu daripada mana ke mana. Daripada kawasan tanah tinggi mengalir ke kawasan tanah rendah sehinggalah ke laut. Itu yang dimaksudkan kita boleh nampak arah aliran sungai. Kalau foto darat saja tak boleh nampak. Memudahkan pihak berkenaan membuat ramalan dan perancangan tentang cuaca, saliran, tumbuh-tumbuhan dan galian. Memudahkan pihak berkuasa tempatan dan jabatan parit dan saliran membuat ramalan dan perancangan tentang penggunaan guna tanah di sesebuah kawasan. So bila kita ada gambar satelit, kita boleh senang nak buat perancangan. Nak buat apa kat kawasan ni? Nak buat apa kawasan ni? Oh, ni kawasan ni duduk tepi sungai, tak sesuai untuk pertempatan. Oh, kawasan ni dekat sangat dengan kawasan gunung, tak boleh buat rumah, takut tanah runtuh. So daripada gambar satelit ni kita mudah untuk buat perancangan sesuatu dia perancangan pembangunan di sesuatu kawasan. Okey, seterusnya foto satelit juga membantu memudahkan unit polis trafik mengawal aliran trafik pada masa puncak. Apa maksud dia? Maksudnya di sini, di kawasan bandar, polis dia senang lihat kepada foto satelit ni, dia boleh tahu mana kawasan-kawasan yang akan berlaku kesesakan lalu lintas. So dia akan pergi di situ untuk mengawal kesesakan lalu lintas pada waktu puncak. Itulah antara kegunaan foto satelit. So polis senanglah dia nak buat kerja kan. Dia boleh lihat di mana kawasan-kawasan yang mungkin akan berlaku kesesakan. Okey, so lihat dia punya gambar ni
Okey, di sini ada foto satelit, ya, foto satelit kawasan lalu lintas, kawalan lalu lintas, dia pandang daripada angkasa. Okey, kalau sekiranya ada berlaku kesesakan, polis akan datang lah. Okey, kemudian sini foto satelit aktiviti guna tanah. Ya, kita boleh lihat kat sini. Okey, di sini ada kawasan pertempatan, sini ada sungai guna tanah dia kan. Sini ada kawasan pertanian ni, apa yang ditanam ni saya tak pastilah, padi ke apa kan. Okey, ni ialah foto satelit aktiviti guna tanah. Di sini, okey, foto satelit ramalan cuaca. Ya, so kita boleh tengok di manakah kawasan-kawasan yang panas, kawasan-kawasan yang bakal berlaku hujan, ya, daripada foto satelit angkasa. Ni daripada satelit lah ni, ya, dia ambil gambar ni. Okey, boleh ikut setakat ni. Seterusnya, mentafsir foto. Apa dia tafsiran foto? Okey, tafsiran foto terdapat pelbagai jenis. Highlight ya. Okey. Terdapat pelbagai jenis maklumat dalam satu foto. Dalam geografi, tafsiran foto dapat memberikan gambaran tentang ciri pandang darat fizikal, pandang darat budaya serta hubung kait antara keduanya. Okey, mentafsir foto. Contoh ya, yang pertama ya, foto aras bumi. Foto aras bumi menunjukkan kawasan yang kecil. Tidak merangkumi keseluruhan kawasan. Okey, maklumat di bahagian latar belakang mungkin tidak jelas atau terlindung. Ciri pandang darat fizikal, ciri pandang darat budaya yang dapat dilihat adalah terhad. Okey, langkah-langkah mentafsir foto aras bumi. Perhatikan foto untuk mendapatkan gambaran umum kawasan dirakam. Kemudian, kenal pasti ciri pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam foto. Yang ketiga, kaitkan ciri pandang darat fizikal dengan pandang darat budaya. Keempat, buat tafsiran foto berdasarkan maklumat yang telah dikenal pasti. Dan kelima, buat rumusan. Okey, kelas. So, sekarang ni, ya, ni ialah gambar dia. Kan, foto aras buminya, ini gambar dia. Kemudian, contoh tafsirannya ada di sini. So, kita baca dulu sama-sama ya. Okey, aku bacakan. Foto aras bumi di atas menunjukkan kawasan pertanian di Pasir Putih, Kelantan. Okay. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan ini ialah bentuk muka bumi, tanah pamah, bukit dan hutan. Okay. Manakala ciri pandang darat budaya yang terdapat di kawasan ini ialah sawah padi, pertempatan, tali air dan talian penghantar elektrik. Apa dia talian penghantar elektrik? Tu nampak tak belakang tu ada gambar, ada pencawang tu. Dekat belakang tu dia ada pencawang tu kan. Tu yang dimasukkan hantar elektrik tu. Ni pencawang ni. Sekejap ya. Di belakang ni dia ada pencawang ni. Ni yang maksud talian hantar elektrik dia tu. Okey. Latar belakang foto menunjukkan, ni dia ceritakan ya. Latar belakang foto menunjukkan bentuk muka bumi berbukit dengan hutan yang masih terpelihara. Manakala bukit di bahagian latar tengah telah diteroka dengan pembinaan talian penghantar elektrik. Okay, pembinaan pertempatan oleh penduduk juga dapat di latar tengah foto. Okay, kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh penduduk dalam foto ini ialah pertanian, iaitu penanaman padi sawah. Penanaman padi diusahakan penduduk menggunakan sumber air dari tali air yang dibina. Berdasarkan foto tersebut, ni rumusan ya. Penduduk turut berpotensi memajukan kegiatan ekonomi tertia. Tertia itu apa? Kegiatan pelancongan yang dimasukkan di sini ya. Kegiatan ekonomi tertia dengan memajukan ekonomi berasaskan agro pelancongan. Aktiviti ini secara tidak langsung membuka peluang pekerjaan kepada penduduk. Okey, so ini ialah contoh tafsiran foto. Okey, yang kedua ialah tafsiran foto udara. Tafsiran foto udara. Okey, kita tengok ya. Foto udara menunjukkan kawasan yang lebih luas terperinci daripada foto aras bumi. Ya, lebih banyak pandang darat fizikal dan pandang darat budaya yang boleh dilihat. Oleh itu, foto ini juga dibuat dengan lebih terperinci. Jadi tafsiran udara ni dia lebih terperinci lah. Okey, so kita boleh tengok sini ya.
Bagi mendapatkan ketetapan dalam mentafsir foto, bahagikan foto kepada 3 bahagian. Dia suruh bagi pada 3 bahagian, iaitu latar belakang, kawasan yang paling jauh dengan kamera, kemudian latar tengah, kawasan latar belakang dan latar hadapan di antara. Latar hadapan, kawasan yang paling dekat dengan kamera. Setiap bahagian itu dibahagikan pula pada 3, iaitu kiri, kanan dan tengah, menjadikan 9 bahagian semuanya seperti tunjuk dalam rajah 2.3. Seperti kita tengok disebabkan oleh foto udara ni memaparkan gambaran yang lebih luas. Jadi gambar ini untuk memudahkan kita bercerita tentang foto ini, maka dia dibahagikan kepada inilah. Ini kita ada gambar latar hadapan, kemudian kita ada latar tengah, kemudian kita ada latar belakang. Kemudian dibahagikan pula kepada kiri, kemudian tengah dan kanan. Bila sudah dibahagikan macam ini, barulah kita mudah untuk menulis tafsiran. So kita lihat dia punya tafsiran ini antara langkah dia punya langkah tafsiran. Langkah kedua, tadi dah tentukan bahagian foto tu dah dipecahkan kan. Langkah kedua, tentukan tema foto berdasarkan ciri pandang darat, fizikal dan budaya yang terdapat dalam foto. Kemudian buat tafsiran secara umum. Buat tafsiran lebih khusus, terperinci terhadap ciri geografi terdapat dalam foto berdasarkan 9 bahagian yang dikelaskan tadi. Kemudian membuat rumusan yang kelima. Jadi dia tadi tema foto yang diberikan contoh tadi ialah foto kawasan tanah tinggi di Kundasang Sabah. Ciri pandang darat fizikal dia ialah bentuk muka bumi tanah tinggi. Pandang darat budaya dia nak boleh nampak pola pertempatan, berselerak, berkelompok, ada sistem pengangkutan dan juga kegiatan ekonomi. So kita lihat macam mana tafsiran yang dihasilkan. Cikgu baca. Foto udara menyerong menunjukkan aktiviti guna tanah di Kundasang Sabah. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat di kawasan ini ialah bentuk muka bumi tanah tinggi, iaitu gunung, bukit dan tanah pamah beralun serta tumbuh-tumbuhan semula jadi. Manakala ciri pandang darat budaya ialah pertempatan jalan raya dan kawasan pertanian. Latar belakang foto menunjukkan bentuk muka bumi bergunung ganang yang ditutupi hutan, manakala kawasan berbukit di latar tengah. Nampaknya dia ceritakan setiap latar belakang, latar tengah, latar hadapan. Dia ceritakan di situ supaya kita punya tafsiran tu lebih mudah untuk difahami bila kita rujuk pada gambar. Pola pertempatan berkelompok terdapat di bahagian latar hadapan foto, dan pertempatan berselera terdapat di tengah foto. Inilah cara untuk menulis tafsiran foto udara. Dan akhir sekali ialah foto satelit. Kelas. Dan seterusnya ialah mentafsir foto satelit. Jadi kamu boleh lihat tafsiran foto satelit ada pada muka surat 30, langkah-langkah untuk membuat tafsiran foto satelit, dan contoh tafsiran foto satelit ada pada muka surat 31. Jadi kamu boleh rujuk macam mana cara untuk menulis tafsiran foto satelit. Jadi sampai sini saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan boleh ingat. So untuk tugasan yang seterusnya, kamu boleh lihat pada Google Form yang cikgu berikan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.